Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Batisha, kisah Nabi. Nabi Ismail merupakan anak kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Saya Insyirah, sirah Nabi. Nabi Yusuf pernah bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Saya Fatimah, info hari ini, Nabi Ismail telah berkahwin dengan seorang gadis yang berasal dari Bani Jurhum. Saya Iman, info Nabi. Nabi Ayub seorang yang sangat kaya raya dan mempunyai tanah yang sangat luas. Saya Dina. Info hari ini, Nabi Ishak adalah putera Nabi Ibrahim dengan isterinya Siti Sarah. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak? Nabi Yaqub mempunyai 2 orang isteri yang bernama Laya dan Rahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita berjumpa untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih, Subhanallah. Tahmid, Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, La ilaha illallah. Tullabi, Naam. kita akan membacakan surah Ali Imran seperti biasa pada hari ini, insyaAllah ayat yang ke-72. Ayat ke berapa? 72. Siapa yang nak membacanya sebut saya. Saya. Love. Love. Allah. 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 Ya, nampaknya Ustaz tertarik dengan Dina untuk membacakan ayat pada hari ini. Ya, silakan Dina, kuat sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار Bagus. Terus. واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Masya Allah, bacaan yang tenteram juga sesuai dengan mukanya yang tenteram juga. Ya, kita dengarkan satu lagi bacaan daripada adik yang sebelahnya. Ya, adik Asma, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nar. Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Okey. Yang pertama, billadzi unzila. Tersebut unzila pula. Unzila semua? Unzila. Kerana zai sebutannya macam huruf Z seperti biasa. Tetapi zal barulah dikeluarkan lidah. Kemudian ada sedikit tanda yang panjang ya. Billadzi unzila. Yang kedua yang tanda panjang. Wakfuru akhirahu. Okey. Kita bacakan bersama-sama yang terakhir dengan kuat dan bersemangat. Tempat yang Ustaz sebutkan salah tadi, fokuskan dan perbetulkan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Dan ayat yang kita bacakan tadi ada dia punya asbabun nuzul. Ada dia punya apa? Asbabun nuzul. Tasbih. Subhanallah. Asbabun nuzulnya adalah ketika mana orang Yahudi ini bukan sahaja bersifat kufur, tetapi dia juga bersifat munafik. Bersifat apa? Munafik. Kerana pada satu ketika mereka ini Yahudi yang berada kat Madinah sembahyang subuh bersama-sama dengan Nabi SAW. Tetapi apabila petangnya mereka merasakan ada sesuatu benda yang tidak kena, tidak cocok dengan agama mereka, lalu mereka kufur dan murtad daripada agama Islam.
Lalu turunlah ayat ni yang menerangkan kepada mereka, ada di kalangan mereka paginya Islam, petangnya kafir, menukar agama sesuka hati dan tidak memandang sesuatu benda yang baik itu sebagai ma'ruf dan baik. Maka Allah tegur pada ayat yang kita bacakan tadi sebagai asbabun nuzul, menjawab peristiwa yang berlaku di masa itu. Tullabi? Naam. Kita akan bicarakan tajuk kita pada hari ini iaitu sifat-sifat munafik. Apa dia? Sifat-sifat munafik. Kita akan sambung selepas ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Memahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang Alhamdulillah, terima kasih kerana tidak berganjak dan terus untuk menelusuri sifat-sifat munafik dalam ayat yang kita bacakan tadi. Semuanya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan iaitu Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Amir bahawa ciri-ciri munafik ini yang juga wujud pada orang Yahudi ni ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, apabila dia bercakap, berdusta. Yang kedua, apabila berjanji, dia mungkiri. Yang ketiga, apabila dia memeterikan perjanjian, dia ingkari. Dan yang keempat, apabila dia bergaduh, dia berlebih-lebihan ataupun sentiasa ingin menang. 4 ciri ini, kalau salah satunya ada pada kita, na'udzubillah, termasuklah kita daripada orang munafik. Kalau 4 ada. Kalau salah satunya ada, sebahagian daripada sifat-sifat munafik itu ada pada diri kita. Cerminkan diri kita supaya tidak sipi dengan perangai orang munafik yang kepalanya namanya Abdullah bin Ubay. Apa dia? Abdullah bin Ubay. Panjang sikit, Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tambah lagi yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak disembahyangkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW walaupun Nabi berada ke Madinah ketika itu. Nama lain dia juga Abdullah bin Ubay bin Salul bin Tulul. Tak ada tolol tu Ustaz tambah. Tullabi. Naam. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tullabi. Naam. Oleh sebab itu kita juga menelusuri juga beberapa sifat munafik. Munafik ni macam mana Ustaz? Adakah saya ni termasuk munafik? Dan disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini neraka paling bawah sekali, yang paling panas sekali, dia dekat dengan bahan bakarnya. Sebab kafir ini kadang-kadang jelas kekafirannya, kita boleh perangi, boleh orang kata jelas obor kekafirannya. Tapi munafik ni dia macam kononnya Islam tapi dalamnya buruk dan membenci Islam itu sendiri. Maka ulama membahagikan munafik ini terbahagi kepada 2. Terbahagi kepada berapa? 2. Yang 2 itu, yang pertamanya adalah munafik i'tiqadi. Apa dia? Munafik i'tiqadi. Yang keduanya munafik amali. Apa dia? Munafik amali. Yang pertama kita kembali, munafik i'tiqadi ini adalah i'tiqad dia sendiri. Memang dia bertalam-talam muka dia. Berwajah-wajah muka dia. Kat dalam hati dia betul kekufuran, tetapi dia dekat luarnya saja menunjukkan dia ni kononnya Islam. Tetapi dia memang anti-Islam, tak suka Islam, benci kepada prinsip-prinsip Islam, benci kepada amalan-amalan Islam. Ini tempatnya tidak syak lagi ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kecualilah dia bertaubat dengan taubat nasuha. Tahlil la ilaha illallah. Tullabi. Naam. Keduanya adalah munafik amali. Munafik amali ini kadang-kadang berlaku juga kepada kita. Dan antara cara mudah nak kesan orang yang melakukan munafik disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia berlerat untuk melakukan solat subuh dan solat isyak. Solat apa? Subuh dan isyak. Macam mana subuh senang nak sembahyang ke malas? As-salatu khairum minan naum. Ke kita jawab an-naum tu khairum minas solat. Tarik balik baik-baik sifat amalan orang-orang munafik tu mungkin dah ada pada kita. Begitu juga solat isyak. Nantilah dulu ada sinetron Indonesia. Adalah dulu nanti dulu ada cerita best Anaconda. Nantilah dulu ada cerita best Doremi dan seumpama dengannya. Jangan. Kerana inilah 2 solat inilah dinamakan solat yang wusta, yang digalakkan untuk menjaganya dengan bersungguh-sungguh dan pahalanya lebih daripada solat-solat yang lain. Sebagai contoh solat isyak berjemaah, pahalanya seperti mana mendirikan separuh malam dengan ibadat. Apabila sembahyang subuh pula dilakukan secara berjemaah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Sahih, seolah-olah mendirikan seluruh malam dengan ibadat. Power tak? Power.
Tullabi. Naam. Maka apabila kita melihat kepada munafik amali ini, dia kadang-kadang tipu dari sudut amalan dia tidak melakukan, kadang-kadang malas seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, maka dosanya akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah bersih dosanya, maka akan barulah dicampakkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita jauh daripada sifat nifaq ini. Dan Yahudi ini dan munafik ini dirakamkan juga dalam banyak dalam surah Al-Baqarah. Cerita tentang kafir 2-3 ayat, tetapi jika dalam surah Al-Baqarah ayat permulaan banyak cerita munafik, sebab munafik ini susah nak cam dia, terpaksa banyak sebut ciri-cirinya. Antara cirinya dalam surah Al-Baqarah ayat 10, 11, 12, 13 dan yang berikutnya adalah yang pertama, berpenyakit hati. Apa dia? Berpenyakit hati. Yang kedua, melakukan kebinasaan di muka bumi Allah. Melakukan kebinasaan di muka bumi siapa? Allah. Dia kata, kami dah buat kebaikan apa? Kami buat ni adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Tetapi dialah sebenarnya yang memusnahkan umat itu sendiri. Dan yang ketiga, menuduh orang mukmin sebagai bodoh dan tolol. Tak baik. Sedangkan mereka juga yang kurang pemikiran, bodoh dan tolol juga. Dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni ulang kaji sedikit. Dikembangkan dengan surah Ali Imran. Nama lain dia adalah Az-Zahrawain. Apa dia? Az-Zahrawain. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita ini oleh Atuk. Terus setia bersama kami. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Tullabi. Naam. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Memahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Kebesaran Allah di cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami Ya, cucu-cucu Atuk. Dalam Adik dan Al-Quran. Atuk dalam studio. Cucu-cucu Atuk di luar sana. Masya Allah, semuanya senyum-senyum, semuanya sihat-sihat, semuanya ceria-ceria. Kerana kita sedang bersama dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. dan Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Zamri. Terima kasih kepada cucu-cucu Atuk yang telah pun membaca Quran sebentar tadi, yang telah pun diperdengarkan ayat-ayat bacaannya dengan tafsirannya, uraiannya. Maka sekarang Atuk akan tambah sikit apa yang telah Ustaz Zamri terangkan. Iaitu, kalau Ustaz Zamri menceritakan tentang keadaan orang-orang Yahudi, tentang orang-orang munafik. Zaman dulu ada cucu Atuk orang Yahudi, dia kata masa dia pagi-pagi dia beriman. Petang-petang dia kafir. Boleh tak? Tak. Mana boleh. Kalau beriman teruslah kan. Mana boleh beriman pagi, petang tak beriman. Kalau ini cerita orang Yahudi, kalau ini cerita orang munafik, maka Atuk nak cerita orang Islam pula. Orang Islam, kalau kita baca, mungkin cucu baca Al-Quran ada ayat. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masya Allah. Apa arti dia? Artinya Allah kata, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Artinya kita masuk Islam tak? Dah Islam. Maka kita kena pegang hukum Islam semua sekali. Jangan pegang setengah-setengah. Kalau orang munafik, orang Yahudi, dia beriman pagi, dia kufur petang. Tapi orang Islam hari ini, kalau Allah kata bila masuk Islam, mesti kena terima semua hukum. Betul tak? Betul. Tapi kenapa persoalannya ada orang Islam, dia pegang semua hukum. Dia tak, ini haram, ini haram. Dia tak makan daging babi. Pasal apa? Apa hukum makan daging babi? Haram. Oh, dia tak makan daging babi. Pasal apa? Pasal haram. Tapi dia minum arak. Arak apa hukum? Haram. Dia kenapa minum? Mana ini orang-orang yang pegang hukum setengah-setengah sahaja. Boleh tak? Tak. Maka sebab itu, kita bila terlibat dengan hukum, terlibat dengan undang-undang, terlibat dengan peraturan, kena patuh semua peraturan. Betul tak? Betul. Kita bawa kereta, belajar bawa kereta. Ada lesen kereta. Cucu tu ada lesen kereta tak? Tak ada. Boleh bawa kereta tak? Tak. Biasa naik kereta tak? Tak. Biasa naik kereta tak? Biasa. Siapa bawa? Ayah. Oh, mak bawa ayah bawa. Bila ayah bawa kereta, ayah patuh undang tak? Iya, patuh. Patuh semua tak? Oh, dia kata ini lampu hijau. Okey, jalan. Sana lampu merah. Dia pergi jalan juga. Dia, kenapa yang patuh lampu hijau tu? Ini nampak dia kata ini one way straight, dia masuk juga. Patuh tak? Tak patuh. Kita patutnya bila pegang undang-undang, kita kena ikut semua.
Lampu merah apa erti? Jangan jalan. No entry apa erti? Tak boleh masuk. Sama Islam. Kalau kita masuk Islam, kita beragama Islam, kita kena patuh semua. Betul tak? Betul. Ini ada setengah orang pula dia kata semayang dia buat. Pasal apa? Semayang wajib. Wajib tak? Wajib. Tapi aurat tak tutup. Pasal apa? Pasal apa aurat tak tutup? Aurat pun apa hukum tutup aurat? Wajib. Tutup aurat apa hukum? Wajib. Kenapa tak buat? Ini makna ada orang-orang Islam, dia masuk Islam, dia pegang hukum setengah-setengah sahaja. Maka sebab itu pesan Datuk ingat, bila kita masuk Islam, kita jadi orang Islam, kita kena taat dan patuh semua hukum. Yang haram, mesti semuanya haram. Yang wajib, semuanya kena buat. Mana wajib buatlah. Tapi kenapa hari ini ada orang yang buat setengah, tak buat setengah. Kadang-kadang dia pegang hukum, dia kata, oh ini wajib, kata semayang tu wajib, dia semayang. Tapi bermusuh, bersengkita, bergaduh, ada buat tak? Ada. Tapi kenapa buat? Maksud kalau kita masuk Islam, ingat, udkhulu fisilmi kaffah. Semua kena ikut. Yang mana wajib semua kita kena ikut. Yang mana haram semua kena tinggal. Jangan Atuk nak pesan cucu Atuk, sama ada yang dalam studio, yang di rumah sana, ingat, bila mana kita Islam, kita masuk Islam, sama ada Islam asal ataupun Islam baru. Islam baru tu convert lah kan. Ada saudara kita yang baru mengucap 2 kalimah syahadat, ada tak? Ada. Bila dia mengucap, maka dia orang Islam. Bila jadi orang Islam, dia kena patuh semua hukum-hukum dalam Islam. Sebab hukum ingat, ada hukum yang wajib. Apa tu hukum wajib? Dia mesti kena buat. Semayang wajib tak? Wajib. Wajib. Tapi ada orang tak buat. Kenapa? Atuk nampak ada orang tak semayang. Dia pasal apa? Tak buat. Habis yang lain dia buat. Puasa dia buat. Kenapa pasal pada puasa? Oh, dia kata wajib. Habis semayang wajib, kenapa tak buat? Ada tak orang puasa tak semayang? Ada tak? Ada. Habis kenapa? Patutlah Atuk pesan, ingat, kalau masuk Islam, kalau ini wajib kita buat, maka wajib yang lain pun kita kena buat. Kalau ini kita tak buat kerana haram, maka haram yang lain pun kita jangan buat. Kita tak minum arak kerana haram, betul tak? Betul. Habis kalau buka aurat, apa hukum? Haram. Kenapa buat? Ini orang yang hanya ambil hukum setengah-setengah sahaja. Kadang-kadang Atuk tengok orang ni, tak seorang lain lah. Atuk tengok kadang cucu-cucu Atuk, kadang tu nampak dia tutup aurat. Dia pakai tudung kepala, ada tak? Ada. Dia pakai baju labuh, ada tak? Ada. Baju t-shirt sekarang ni. Baju t-shirt sekarang ni. Yang kepala tutup apa? Yang ni buat apa ni? Ni. Haram tak? Haram. Habis kenapa kepala tutup? Kenapa lengan tak tutup? Itu maknanya dia pakai hukum setengah-setengah. Boleh tak? Tak. Maka sebab itu, ayat ini bicarakan kalau orang Yahudi, jahat Yahudinya, pagi-pagi dia kata dia beriman. Petang-petang dia kata dia kufur. Boleh tak? Tak. Maka Islam macam tu juga. Janganlah kata yang ni kita pegangkan hukum kita wajib, yang ini kita tinggalkan. Sedangkan dia wajib juga. Maka orang yang begini, yang ini dia buat keadaan wajib, yang ini wajib dia tak buat, maka ini dianggap orang yang tak menerima Islam secara keseluruhannya. Padahal kita dikehendaki supaya bila masuk Islam, kita kena patuh kepada semua undang-undang dan hukum Islam. Baru kita jadi orang Islam yang sebenar. Jangan kita ikut perangai orang-orang Yahudi. Kerana mereka ini, cakap mereka, petablik mereka, mengarut. Cakap tak betul. Pagi cakap lain, petang cakap lain. Maka kita orang Islam mesti cakap benar, mesti patuh kepada undang-undang dan hukum-hukum Islam. Barulah kita dianggap orang yang Islam yang sempurna. Jadi cucu-cucu Atuk semua, kita nak jadi orang Islam yang baik tak? Nak jadi orang yang soleh tak? Nak masuk syurga tak? Kalau nak, kita mesti patuh kepada semua hukum-hukum Islam. Yang mana haram, asalkan haram saja, jangan buat. Kalau yang wajib, mesti kena buat. Jangan pula yang wajib ini buat, yang wajib ini tak buat. Yang haram ini dia tinggal, yang haram ini pula dia buat. Maka itu, dia tidak pegang kepada semua hukum-hukum Islam. Okey? Cukup faham? InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita. Hingga bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Itu dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Untuk itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.